Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran sains tahun 4 dan hari ini kita akan ke topik yang seterusnya. Kalau sebelum ni topik pertama adalah kemahiran saintifik. Kita belajar pasal kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Hari ini cikgu nak sambung topik yang kedua. Pada topik kedua kita. Oh, saya tak mau habaq lagi. Okey. Kita tengok dulu video. Ada satu video saya nak tunjuk kat kamu. Kita tengok dulu. Video apa ni? Tak apa, kamu tengok dulu. Teskopek. Selamat pagi. Upin dan Hari Ipin. ini kita belajar pasal jerebu. Jerebu berpunca dari asap. Asap berpunca dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah, Macam Abang Roy. asap kenderaan, dan lain-lain. Tambah dengan cuaca panas, persekitaran kita akan jadi berhabuk dan jarak penglihatan pun kurang. Lagi satu, kita senang jatuh sakit. Sebab jerebu buat kita batuk, demam dan sakit mata. Macam itulah. Tak sihatnya. Jadi macam mana nak hilangkan jerebu? Bila hujan turun, jerebu hilang. Kalau hujan tak turun? Kalau tak ada hujan, kita buat hujan tiruan dengan cara pembenihan awan. Macam mana tu? Awan. Tapi kalau tak ada awan, tak boleh juga. Tak ada hujan lah. Jadi sampai bila-bila pun jerebu. Iya, sebab itulah kita kena jaga alam sekitar. Mencegah lebih baik dari merawat. Ingat tu. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe. Baik. Pada cikgu dia kata tadi, mencegah lebih baik daripada merawat. Saya suka kataan tu, mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau kita tengok pada video ni tadi, jerebu. Jerebu ni menyebabkan kesan buruk terhadap manusia. Tersedut, jerebu asap tu dia tak elok, jadi penyakit. Memberikan buat kita sakit dan kita tak dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Apa kena mengena video Pipin pasal jerebu ni dengan topik kita pada hari ni? Ada kena mengena dia. Hari ni saya nak ajak pasal manusia. Manusia tu siapa dia? Saya, kamu. Tahu semualah kita ni adalah manusia. Jadi dalam video Pipin tadi ni menceritakan pasal jerebu yang memberi kesan kesihatan kepada kita. Jadi manusia ni sangat terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Jadi kita kena jaga keadaan sekitaran kita supaya tidak memberi kesan buruk kepada kita. Baik. Sekarang kita tengok buku teks muka surat 23. Tajuk manusia. Topik kedua, sains tahun 4. Kalau kita tengok buku teks ni, kamu tengok muka surat 23 ni. Keadaan dekat situasi di taman rekreasi. Dan di sini ada ramai orang. 2, 4, 6 orang. Yang ni kalau zaman keadaan situasi kita dengan PKP dan juga keadaan COVID-19 ni, jangan buat macam ni lah. Kita tak boleh kalau nak beriadah pun, nak jogging pun, kena 2 orang sahaja. Itu pun ahli keluarga, tak boleh ramai-ramai supaya kita dapat mengawal jangkit. Okey, mengawal jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Macam tadi cikgu Pipin bagi tahu, mencegah lebih baik daripada merawat. Baik kita cegah daripada kita dapat COVID ni daripada nak merawat tu susah. Lah ni pun kes semakin meningkat. Baik, kita kembali kepada tajuk kita, tajuk manusia. Tengok orang yang pertama ni dekat tandas, perutnya memulas. Kena pulas ke apa? Maksud dia memulas tu sakit perut. Tu yang dia pergi tandas tu. Sekali lagi tak dance lagi, terburai terkeluar. Jadi dia pergi tandas cepat-cepat. Tengok yang kedua. Ni banyak situasi kita boleh tengok ni. Yang kedua, dia tersepak batu, kaki dia sakit. Ada yang menikmati udara segar. Dia sedut segarnya udara. Bila kita sedut segarnya udara ni, kita kena bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang. Diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini untuk hari ini. Dan segalanya, udara ni pun
nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada yang tengah berjoging, ada yang dah joging penat, dan ada yang menikmati apa tu? Bunga. Oh, wanginya dia kata bau bunga. Jadi, topik manusia ni, kalau kita tengok, situasi ni tadi semuanya melibatkan banyak perkara. Ada yang melibatkan deria, ada yang melibatkan anatomi. Anatomi tu apa? Badan kita. Jadi kita pergi kepada topik kecil ataupun subtopik kita yang pertama. Apa dah? Organ pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk hidup. Macam kita belajar bulan sebelum ni, hidupan, benda hidup ni, dia bernafas. Selain daripada perkara asas yang lain lah. Yang pertama adalah bernafas. Kita perlukan udara. Manusia menyedut udara masuk ke dalam paru-paru dan menghembus semula udara keluar daripada paru-paru. Jadi kita kena tengok organ-organ pernafasan. Yang pertama, yang ni adalah gambar rajah manusia. Jadi kita tengok kepala dah. Okey, yang pertama apa? Hidung. Bila kita sedut udara, dia masuk melalui hidung. Okey, dia melalui apa? Melalui hidung, rongga hidung kita, melalui trakea dan terus ke paru. Ada 3 organ pernafasan. Hidung, trakea dan paru. Dan dia masuk hidung melalui trakea ke paru-paru. Terusnya, okey. Masa kita bernafas, proses pernafasan manusia. Okey, Faris sedang bersenam bersama abang lah. Masa bersenam, mereka menyedut udara yang segar. Okey, tengok. Sambil dia bersenam, kalau kamu pun duk berlari kat padang sekolah apa semua tu, kalau penat sangat sampai tak cukup nyawa lepas dah. Okey, menapah muhak. Apa yang kamu sedut? Kamu sedut udara. Apa kalau udara tu tercemar? Boleh sedut tak? Tak boleh, dia jadi sesak. Ataupun udara yang tak sedap bau. Okey, ada member kentut kat sebelah habis sedut. Baiknya duk kongsi sedutan. Pakat kongsi seorang sikit. Ini tak okey lah kan? Bau kurang enak. Baik. Semasa kita sedut tu, apa yang kita sedut? Macam saya sebut tadi adalah udara. Kita tengok bulat-bulat ni. Ini bukan upin. Dan ipin ni kepala botak-botak ni bukan. Okay, bulat-bulat ni. Ada kata pahai. Saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Masuklah hidung kita ni. Bulat-bulat ni. Tak rasa ke bila sedut? Tak rasa macam angin saja kan. Okay, dekat trakea, benda bulat-bulat ni masuk. Semasa menarik nafas. Semasa menghembus nafas, dia naik balik, dia keluar. Dah bulat-bulat ni benda apa? Jadi dia kata dia oksigen kan, color biru. Kalau yang warna merah tu apa dia? Tengok tak? Masuk warna biru banyak, warna merah sikit. Keluar warna biru sikit, warna merah banyak. Jadi kita tengok pula apa dia tu? Biru dan merah ni. Biru dan merah ni, biru ni adalah oksigen. Dan merah ni pula adalah karbon dioksida. Dalam kandungan udara ni terdapat pelbagai kandungan lah. Dan salah satunya adalah oksigen dan juga udara. Kita bukan sedut oksigen saja tau. Kita sedut udara. Dalam udara tu pun ada oksigen, ada juga karbon dioksida. Cumanya semasa di dalam paru ni ada ni. Benda apa ni? Buah anggur. Bukan. Yang ni nama dia alveoli. Dia ada dalam paru-paru. Semasa di alveoli ni terdapatnya salur darah. Okey. Di dalam paru-paru kita ada salur darah yang kecil. Semasa ni lah oksigen akan bergerak, tembus kita punya lapisan paru-paru ni, lapisan alveoli ni, masuk ke salur darah dan oksigen tu akan dibawa oleh darah. Dan dalam masa yang sama, terdapat pertukaran, iaitu karbon dioksida masuk ke paru-paru kembali. Oksigen masuk ke darah, karbon dioksida masuk ke paru-paru. Dia bertukar. Macam kita naik LRT ataupun kita naik kereta api. Orang ada yang orang turun, ada orang naik. Dia bertukar. Okey. Darah ni dia bawa oksigen pergi mana? Ke seluruh badan kita. Yang pertama dia akan bawa ke jantung dulu. Jantung akan mengepam ke seluruh badan kita. Tapi itu jangan risau, nanti kita akan belajar lagi tu. Kita fokus dekat pernafasan dahulu, dekat paru-paru. Apabila karbon dioksida masuk kembali ke paru-paru, kita pun apa? Kita
dan menghembus nafas. Waktu ni lah kita keluarkan kembali udara tadi. Dan kita keluarkan sekali dengan karbon dioksida. Tengok bawah ni kata apa. Semasa di paru-paru, proses pertukaran gas berlaku. Macam saya kata tadi, dia akan masuk ke dalam paru-paru, manakala karbon dioksida pula akan keluar dari paru-paru. Ni kita boleh tengok dua gambar rajah ni. Tarik nafas dan menghembus nafas. Okey, semasa menarik nafas, udara masuk ikut hidung, melalui trakea dan seterusnya ke peparu. Yang ni kamu kena ingat dan penting. Ni salah satu perkara yang penting kamu kena ingat. Sama organ dan juga laluan semasa menarik nafas. Terusnya menghembus nafas. Bila kita hembus nafas, udara keluar. Keluar daripada mana? Daripada peparu, trakea dan keluar ke hidung. Okey. Kamu semua orang buatlah ni. Letakkan pelangan kamu ataupun jari kamu dekat hidung kamu. Kamu tarik. Ada rasa apa-apa tak? Tak ada kan? Okey, waktu lepas ni kamu hembus pula. Kamu tarik. Hembus. Rasa tak? Rasa angin keluar kan? Kalau kita semasa tarik tu, kalau rasa mungkin rasa sikit lah angin lalu masuk. Tapi waktu tolak tu dia keluar. Banyak. Jangan buat kat mulut. Kalau buat kat mulut, lepas tu sedut pula, bau mulut. Siapa yang tak gosok gigi lagi, boleh berbau mulut. Okey. Jadi kamu boleh rasa angin keluar tu, dan angin keluar tu sedikit panas. Sebab suhu badan kita adalah sedikit panas daripada suhu bilik. Jadi kamu boleh rasa panas. Selalu kalau kamu tengok cerita kan, ada orang pingsan, nak tahu hidup tak hidup, lepas pergi tekak. Ada hidup nyawa, hidup lagi. Setengah kan, ataupun lepas cek nadi dan sebagainya. Baik. Kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Ini saya dah sebut tadi sikit, yang ni kita pergi lebih terperinci. Okey. Semasa bernafas terdapat perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang sedut masuk dan dihembus keluar. Perhatikan rajah di bawah. Ada beza dah. Bukan bilangan yang sama tau. Kita tengok. Semasa menarik nafas, yang biru-biru ni adalah oksigen. Udara oksigen. Dan merah ni adalah karbon dioksida. Semasa kita sedut, apa yang banyak, apa yang sikit? Biru banyak kan, merah banyak? Biru banyak kan? Jadi kita sedut banyak oksigen dan kurang karbon dioksida. Masa menghembus nafas pula, kita dah pakai dah oksigen yang kita sedut tadi tu kan. Tadi saya kata lepas naik LRT tu kan. Dekat dalam paru-paru tu kan. Masa tu darah ataupun salur darah tadi tu, darah bagi karbon dioksida dekat peparu. Peparu bagi apa? Oksigen dekat darah. Jadi berlaku pertukaran gas. Jadi bila berlaku pertukaran gas ni, oksigen kita serap masuk dalam badan kita dan kita keluarkan karbon dioksida dekat paru-paru. Jadi daripada paru-paru melalui trakea dan terus ke hidung, kita menghembuskan karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen. Okay, tengok. Udara yang disedut masuk melalui lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Yang ni kamu kena ingat. Tarik nafas, lebih oksigen. Hembus nafas, lebih karbon dioksida. Okey. Setakat tu saja hari ni, topik kita pada hari ni. Saya nak tugasan kamu apa dah? Saya nak yang ni. Yang ni, itu dia. Yang pertama. Saya nak kamu lukis organ pernafasan manusia. Apa dia tadi? Ingat ni, kamu tengok muka surat ni senang sikit. Muka surat ni. Muka surat 24 dalam buku teks. Yang mana dah ada buku teks, boleh tengok tulis buku teks. Okay, boleh tiru dalam buku teks. Yang mana yang tak ada, saya akan bagi gambar dalam grup WhatsApp. Ataupun kamu boleh pause video ni. Lukis. Kena lukis biji macam ni ke serupa? Tak payahlah, lagi susah pula kan. Kamu lukis, saya daya upaya kamu. Tapi bagi cantik lah training. Latih lagi cantik. Jangan print tau. Jangan print. Saya suruh lukis lah. Yang ni nak. Kenapa saya suruh lukis? Nak berlatih supaya kamu boleh melukis. Kalau kamu tak berlatih melukis, sampai bila pun tak boleh nak melukis. Lukislah keadaan
Bagi nampak kira jadilah. Nak tekak pun tak ada masalah dekat buku teks. Boleh letak buku latihan tu, tekak, tiru. Boleh, no problem. Okay, ikut. Nampak lah ni dia punya laluan dia. Ada trakea dan ada peparu. Lukis yang ni dulu satu. Okey, ingat lah. Yang ni satu lukis. Kemudian sambung bawah dia. Kali ni tak payah lukis. Kamu hanya tulis sahaja sebab kamu dah lukis dah di atas kan. Kamu hanya tulis sahaja laluan. Laluan udara masuk tu semasa menarik nafas. Kamu tulis tajuk menarik nafas. Kemudian kamu tulis hidung melalui trakea ke peparu. Kemudian yang kedua adalah menghembus nafas. Kamu tulis peparu melalui trakea dan ke hidung. Baik, itu saja untuk hari ini. Dan jangan lupa buat dalam buku teks sains. Kalau yang dah ada buku, buat dalam buku. Yang tak ada buku, boleh buat dalam kertas. Tak ada masalah. Dia hantar kat saya. Kemudian saya nak dalam buku tu, buku teks sains adalah buku panjang. Satu muka surat bergaris, satu muka surat kosong. Buat di kedua-dua muka surat. Cumanya bila contoh macam kalau saya suruh buat nota, buat je kedua-dua. Jangan duk pi selang yang kosong tu tak buat, nanti membazir. Cumanya bila saya suruh lukis macam ni kan, bila keadaan yang lukisan yang besar macam ni, kamu terus lukis dekat muka surat hak kosong yang tak ada garis tu. Cantik sikit. Mudah kamu nak lukis. Walaupun mungkin kamu terselang satu muka surat kan. Katalah satu bergaris tu tak buat lagi. Yang hak kosong sebelah. Tak apa, buat dulu sebelah. Buat dulu rajah ni sebelah. Nanti esok lusa punya kerja, buat dekat tempat yang kosong balik. Tak apa, walaupun tak berturutan, tak apa. Kita guna yang hak kosong tu supaya kamu mudah nak lukis. Cumanya kalau saya tak ada suruh lukis apa, kalau tulis tulis pada dua-dua muka surat. Jangan selang. Faham? Kalau selang, bila saya bagi tahu saja baru kamu selang. Boleh? Baik, itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu berada dalam kesihatan yang baik. Okay, jaga kesihatan. Jangan pergi mana-mana. Duduk di rumah. Dengar cakap mak ayah kamu. Buat kerja sekolah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.